Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang mulia ini kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan peluang dan ruang untuk kita sama-sama berkumpul pada majlis yang sangat bermakna ini dan penuh ilmiah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, program hari ini adalah satu program yang akan membincangkan tentang satu topik yang sangat baik untuk kita hadam bersama-sama, iaitu satu bentuk forum yang kita tahu, forum perkongsian pengalaman tadbir urus syariah Lembaga Tabung Haji. Ini adalah forum yang kita adakan, yang pada hemat saya julung-julung kali diadakan bagi tujuan untuk memberikan manfaat kepada kita semua dan juga merupakan ruang kerjasama yang telah dibangunkan di antara Lembaga Tabung Haji dan juga Universiti Sains Islam Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama saya adalah dua individu yang sangat hebat
tokoh yang tidak asing lagi yang akan memberikan input masing-masing yang pastinya akan dapat kita jadikan sebagai panduan, satu bentuk keilmuan untuk kita mencari lebih lagi perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan kepada kita sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya memperkenalkan panel kita, ada 2 orang panel yang hebat ini, saya rasa elok juga di kesempatan ini saya mengungkap sedikit pantun yang ada, iaitu bak durinya pohon sitamu tumbuh melata di tepian kelapa. Serata dunia mencari ilmu, ilmu akli nakli jangan dilupa. Bunga tanjung bunga bidara, mekarnya indah si bunga reflesia. Ucapan bismillah pembuka bicara, gelanggang dibuka, bicarawan bermula. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan melihat satu kupasan ilmiah tentang bagaimana yang dikatakan sebagai perkongsian pengalaman tabi urus syariah, supaya yang sebelum ini mungkin yang muda-muda ini pernah mendengar tabung haji tetapi tidak tahu tabung haji ni macam mana, rupa dia macam mana. Yang selalu nampak dia punya tabung yang itu aja, kan? Okay? Bila sebut tabung haji dia nampak tabung tu. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya ramai yang kenal. Tapi kalau tanya mak ayah kita, duit itulah nanti simpan, kan? Simpan, nak simpan kat mana ni? Mak ayah kita kata tabung haji. Tabung haji, sebab hasratnya nak pergi ke haji, insya-Allah. Jadi insya-Allah lah pada hari ini inilah saya rasa memang peluang yang sangat-sangat baik diberikan kepada kita, dan alhamdulillah pagi ini untuk makluman yang berada di secara online bersama-sama kami di sini di depan ni bukan kosong, ini ramai ni. Bos-bos besar daripada USIM pun ada, daripada tabung haji pun ada, rakan-rakan pensyarah, tenaga-tenaga pentadbir serta juga para pelajar yang hadir. So alhamdulillah, terima kasih pada semua. Dan untuk itu, orang kata sebelum kita memulakan forum ini, elok jugalah saya menceritakan serba sedikit ringkasan 2 orang yang panel yang hebat kita ini, iaitu yang pertamanya adalah Ustaz Ahmad Hazim bin Alias, so penolong pengurus besar di Lembaga Tabung Haji, dan tuan-tuan dan puan, inilah orang individu yang terlibat dalam mengawal selia dan melihat kepada aspek syariah di Lembaga Tabung Haji. Dan kalau mengikut apa yang saya dapat maklumat serba sedikit, beliau juga pernah bertugas di Bank Negara sebagai senior eksekutif, dan kemudiannya sekarang ini telah bertugas di Lembaga Tabung Haji. Dan cumanya kat sini ada sedikitlah maklumat, kan, sudah berkahwin lah, jadi gitulah, serba sedikit. Saya pun pagi-pagi ni eloknya kita lah, walaupun dalam perbincangan akademik, tapi tidak salah juga kita usik-usik sikit-sikit, kan. Itulah yang saya ni. Baik, yang keduanya adalah panel kita yang kedua adalah Profesor Dr. Amir Syahrudin, yang kini bertugas sebagai pengarah Pusat Pengurusan Akademik Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga merupakan profesor di Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Sebelum ini beliau merupakan dekan di Fakulti Ekonomi Muamalat, dan juga pernah dipinjamkan ke Yayasan Wakaf Malaysia sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada tahun 2020 sehingga penghujung 2022. Dan Prof. Hamid terlibat sebagai pengurusi jawatankuasa syariah untuk SME Bank, dan juga Hong Leong MSIG Takaful, dan juga jawatankuasa syariah bagi Hong Leong Islamic Bank. Dan tahun 2013 beliau telah menjadi sebagai fellow pelawat di Oxford United Kingdom, dan dilantik juga sebagai profesor pelawat di Uzbekistan tahun 2018 dan 2019, dan Profesor Ejang di UNITA.
International University tahun 2021. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kedua-dua individu ni adalah orang yang sangat berpengalaman. Ustaz Hazim melihat dari sudut aspek syariah yang ada di tabung haji secara keseluruhannya, dan Prof Amir adalah terlibat dalam dunia akademik yang juga melihat kepada institusi kewangan Islam dan juga banyak lagi elemen-elemen lain yang dibuat kajian secara menyeluruh bagi topik tersebut. Baik, untuk tidak orang kata mengelengahkan masa, jadi insya-Allah pada pagi ini saya rasa elok saya terus kepada panel yang pertama, memandangkan kita telah diberikan tempoh masa yang telah ditentukan dan ada kita punya timekeeper kita. Jadi insya-Allah saya pun terus kepada soalan yang pertama, kepada panel kita yang pertama, Ustaz Hazim. Iaitu Ustaz, saya sekadar nak bertanya pandangan Ustaz lah, dan juga membawa pandangan daripada rakan-rakan dan juga semua masyarakat lah tentang bagaimana lembaga tabung haji melihat dari sudut kaedah tadbir urus syariah yang ada. Itu Ustaz sebut sedikit dan saya terus kepada kepada panel yang pertama. Baik, terima kasih Ustaz. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, para pesyarah, para pengarah pentadbir yang hadir pada hari ini dan juga secara online. Jadi terima kasih kerana kepada moderator memperkenalkan diri saya. Cuma saya mungkin nak taklik sikit ataupun berkenaan dengan tadi dia kata dah berkahwin tu. Saya nak tambah wa ana minal khaifin. Sebagaimana di dalam Al-Quran tu cakap wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak adil, maka satu. Saya declare awal-awal saya takut tak adil. Wa ana minal khaifin. Okey? Jadi selesai lah. Dia tak ada lagi dah. Lepas ni kita kena soal siasat ni online. Kan? Mana kita tahu yang pemegang taruh yang satu tu dia memahati ke kita, tak tahu kan. Wallahu a'lam kan. Okey, jadi kita dah buat disclaimer awal. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya kepada soalan tadbir urus syariah di tabung haji. Saya kira kalau dalam diskurs ataupun perbicaraan, perbualan dalam masyarakat awam, ini satu sudut dalam konteks perkara berkaitan dengan tabung haji yang mungkin jarang dikupas. Dia berlangsung secara dalaman, tetapi yang zahir di dalam perbualan-perbualan dalam kalangan masyarakat awam tu dia mungkin tak tertonjol. Tapi dia adalah satu elemen yang penting. Jadi secara umumnya bila kita katakan tadbir urus syariah ataupun syariah governance ini, lebih ketara istilah nomenclature ni timbul dengan kewujudan institusi kewangan Islam bermula tahun 80-an dan seterusnya. Tetapi sebenarnya dari segi operasi dan amalan, spirit dan juga tingkah laku yang melibatkan kita katakan proses-proses tadbir urus ni telah berjalan sekian lama. Mungkin apa yang terzahir selepas wujudnya institusi kewangan Islam yang ditakwil dan dikawal oleh undang-undang yang tertentu, proses-proses ini menjadi lebih tersusun. Jadi ini yang saya nak gambarkan. Dalam konteks tabung haji, bermula daripada penubuhan tabung haji sendiri pada tahun 60-an, tadbir urus syariah itu sebenarnya telah berlaku. Walaupun bukan dalam cara yang begitu tersusun. Saya bagi contoh, ketika almarhum Prof Engku Aziz memulakan kertas putih penubuhan rancangan satu badan untuk menubuhkan tabung haji kan. Nama dia pada masa itu belum lagi tabung haji, kumpulan wang simpanan bakal haji. Apa antara perkara pertama yang dibuat oleh Prof Engku Aziz bersama dengan Tun Mohan dan beberapa pegawai kerajaan pada masa itu adalah mengundang Syekhul Azhar pada masa itu, Syekh Muhammad Shaltut, untuk mendengar apa cadangan-cadangan yang dikemukakan, apa pandangan syariah sekiranya kerajaan Malaysia hendak menubuhkan satu entiti yang dinamakan tabung haji ini. Di sana itu satu gambaran, walaupun pada masa itu kita katakan proses tadbir urus syariah yang
berjalan itu tidak sebagaimana yang kita belajar kalau kat universiti sekarang ni, kita dah ada dokumen-dokumen yang kita boleh rujuk kan, yang bercakap tentang tadbir urus syariah. Tetapi dari segi spiritnya dia telah bermula sedari hari pertama lagi. Itu poin yang pertama yang saya nak katakan. Kemudian yang kedua, umumnya kita mentakrifkan tadbir urus syariah ni adalah satu tata kelola, tata cara, proses dalaman yang diwujudkan dalam satu organisasi bagi memastikan perjalanan organisasi tersebut sesuai mematuhi lunas-lunas kehendak syarak. Itu secara ringkaslah. Baik. Jadi proses-proses ini berjalan, tetapi kita boleh lihat learning curve atau perjalanan tadbir urus syariah di tabung haji ni berlaku dalam dua fasa yang besar. Pertama, fasa sebelum kewujudan jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji, dan kemudian fasa selepas kewujudan jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji. Okay, fasa sebelum ini yang saya katakan bermula daripada proses yang hari pertama lagi. Rujukan dibuat. Jadi elemen pematuhan syariah itu telah dimasukkan sedari awal. Kemudian apabila organisasi ini ditubuhkan dan berjalan, rujukan-rujukan kepada perkara yang berkaitan dengan syariah itu kita lihat berlaku dalam keadaan yang topikal. Bermakna berdasarkan kajian bahagian syariah, bila kita ditubuhkan di tabung haji secara dalaman pada 2014, nanti saya akan ceritakan dia punya kronologi dia. Kita dapati telah ada rujukan-rujukan dibuat, antaranya kepada jawatan kuasa penasihat syariah Bank Islam untuk beberapa perkara, contohnya bagaimana mengira zakat. Ataupun lebih awal lagi daripada itu, pada tahun 70-an, 90-an dan 80-an, rujukan-rujukan syariah diajukan kepada jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Ahli Waris Islam, MKI. Ya. Tetapi pihak pengurusan pada masa itu melihat kepada isu-isu besar yang kritikal kepada operasi tabung haji. Contohnya, adakah tabung haji wajib membayar zakat? Berkenaan dengan amalan yang kita jalankan sekarang, maknanya tabung haji hendaklah membayar zakat bagi pihak pendeposit. Itu ketetapannya tahun 79 oleh jawatan kuasa fatwa MKI. Kemudian ada beberapa perkara yang lain lagi. Malah setelah bahagian syariah diwujudkan, kita lihat sebenarnya sebelum-sebelum ni telah ada rujukan-rujukan dibuat. Jadi kami cuba cari balik semua dokumen-dokumen, minit-minit yang ada di MKI itu berkaitan dengan tabung haji. Ada penemuan yang menarik yang kita dapat. Rupa-rupanya pada tahun 1990 ada satu saranan daripada jawatan kuasa MKI supaya tabung haji mewujudkan jawatan kuasa syariahnya sendiri pada tahun 1990. Tetapi dari segi operasinya, kali pertama jawatan kuasa syariah penasihat tabung haji diwujudkan pada tahun 2010. Okey. Kemudian 2014 wujudkan fungsi dalaman, iaitu bahagian syariah. Sekarang dikenali sebagai bahagian syariah kumpulan TH. Baik, itu dua perkara. Dan perkara yang terakhir saya nak jelaskan yang unik berbanding dengan institusi yang lain di tabung haji ni, pematuhan syariah tu dia ada dua elemen. Pertamanya perkara-perkara yang terkait dengan operasi tabung haji yang tidak berkaitan dengan ibadat haji. Yang itu di bawah kelola jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji. Tetapi kalau persoalan-persoalan hukum syariah yang berkaitan dengan ibadat haji, ada satu jawatan kuasa lain yang telah wujud lebih awal. Saya kira kalau berdasarkan kajian saya, cuba semak dokumen-dokumen lama, kita orang baru yang masuk di tabung haji 2015 ni, perkara pertama yang saya buat adalah melepak dengan orang-orang lama dan dengar cerita-cerita dia supaya kita faham institusi itu. Jadi apa yang dapatan saya, jawatan kuasa penasihat ibadah haji ni telah bermula lebih awal lagi, tahun 80-an lagi. Kalau dari segi pendidik ataupun pengkaji di IPTA dan akademia, boleh lihat kita boleh trace kertas muzakarah
haji peringkat kemasaan tu, paper-papernya tu wujud even pada tahun 80-an. 1988 telah ada dah kertas-kertas yang dibuat. Jadi untuk yang kali pertama ni, pusingan pertama ni saya just memberikan gambaran dulu berkenaan dengan struktur, gambaran luas, pengalaman tadbir urus tabung haji. Mungkin lepas ni kita boleh lanjutkan apa-apa yang berlaku selepas pada kewujudan Jawatankuasa Penasihat Syariah Tabung Haji secara rasmi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sekarang ni apa yang berlaku di TA sekarang ni, proses pengumpulan maklumat-maklumat keputusan hukum, fatwa dan sebagainya telah dikumpulkan dan akhirnya ditransformasikan dalam bentuk pentadbiran dan juga tindakan. So jadi alhamdulillah itu satu perkara yang baiklah bagi kita. Kita melihat bahawa kecemerlangan syariah sedang dipacu oleh bahagian syariah di kumpulan TH dan sebagainya. Jadi seterusnya saya rasa elok juga saya beralih kepada panel yang kedua, iaitu Prof Amir. Prof Amir ni memang kalau kita tengok tadi dah banyak dekat banknya, dekat takafulnya, so banyaklah tempat-tempat yang kita bank-bank ni boleh kenal lah ni, Prof Amir ni. Ni sekarang ni nak mengorak langkah ke tabung haji pula. Okay. Jadi Prof Amir, di sini ada satu isu sebenarnya yang baru-baru ni ada dikaitkan tentang isu kemampuan untuk kos yang perlu ditanggung untuk pergi ke haji. Kan keluar dalam surat khabar macam-macam pandangan, macam-macam cerita yang diulas oleh netizen kita. Baik, dan dinyatakan juga terdapat 3 rate yang berbeza mengikut pendapatan isi rumah. Jadi saya rasa elok juga untuk kali ini kita mendengar pandangan daripada panel yang kedua, iaitu Prof Amir. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hisham, rakan panel saya, Ustaz Hazim, seluruh barisan kepimpinan di USIM dan juga Tabung Haji, Haji Khairuddin pun ada, pengurus besar cawangan, pengurus besar Zon Selatan Tabung Haji, hadirin dan hadirat yang dirahmati, penonton di Facebook dan online. Pertamanya, bila bercakap tentang tabung haji ini, kita sepatutnya sebagai rakyat Malaysia patut berbangga. Kerana apa? Kerana institusi tabung haji ini adalah salah satu kebanggaan negara kita. Yang dalam dunia Islam, bila bercakap tentang ibadat haji, pengurusan ibadat haji, kita yang paling cemerlang. Dan alhamdulillah ini adalah jasa almarhum Profesor Engku Aziz mengasaskan tabung haji, dan kita merasai jasa dia sampai sekarang ini. Tapi along the way ini adalah bermacam-macam isu, bermacam-macam cabaran yang dihadapi untuk kita mengekalkan performan yang baik daripada tabung haji. Dan salah satu isu yang paling hangat sekarang ini adalah isu di mana sekarang ni ada 3 rate kan. Kita faham. Sebelum ni kalau siapa yang pergi haji dapat panggilan haji daripada tabung haji, dia akan ada satu rate saja, muassasah. Iaitu kalau saya pergi 2018 tu dalam 9,500 begitu. 9,900, almost 10,000 begitu. Dan sekarang ini for the first time sejak penubuhan tabung haji, kita tabung haji offer dengan 3 rate. Dan kita tahulah itu bergantung kepada pendapatan isi rumah. Jadi timbullah macam-macam perbincangan, polemik sama ada apa yang dilaksanakan sekarang ini, pertamanya syar'i tak syar'i, compliant tak compliant dengan syariah. Dia nak tahu hujah syariah. Dan ada juga persoalan yang sampingan yang sampai kepada saya rasa yang dibincangkan ialah bila mana seseorang tu, katakanlah, sebab kita tahu ada 3 rate. Kalau B40 tu dia punya rate dia lah 10,980. Kemudian M40, pendapatan M40 tu tengah-tengah tu dia dapat 15,980. Dan T20 dia kena bayar 30,000. Jadi walaupun macam Dr. Hamad sini kan, golongan T20, kalau dia nak pergi dia kena bayar 30,000.
dia kena ada cash 30,000. Tiba-tiba tak cukup. Sebab dalam saving kita tu dapat panggilan tapi tak cukup 30,000. And then kenalah top up, contohnya katalah RM10,000 lagi. Dia ada RM20,000, RM10,000 lagi tak cukup. Jadi boleh tak dia berhutang untuk nak cukupkan 30,000 jadi timbul persoalan yang ditanya, boleh tak hutang untuk pergi haji. Itu soalan-soalan yang saya akan kupas. Jadi pertamanya saya nak bincang dari sudut bila sebut tentang kemampuan dalam konteks sekarang ni, kalau dulu orang bercerita kemampuan haji ni dari sudut financial dia, betul lah. Dia mampu untuk dari sudut financial dia, kewangan dia. Yang keduanya mampu dari sudut kesihatan dia. Dan yang sekarang ni saya nak tambah, sekarang ni kita dalam situasi mampu istita'ah tu ialah satu lagi, ialah satu kemampuannya ialah dari sudut kita dapat panggilan haji tu, turn untuk kita pergi haji tu pun dikira sebagai istita'ah juga. Saya ada duit, saya ada sihat tapi bukan turn saya. Kan saya rasa pelajar-pelajar kalau register sekarang ni mungkin 2000 berapa ni Dr. Syam, mungkin 60 tahun lagi, 150 tahun lagi baru boleh turn. Itu pun dikira dalam konteks istita'ah tu. Sebab apa? Sebab kenapa jadi sampai tunggu kena 100 tahun? Logiknya sangat simple saja. Kota yang diberi kepada negara kita hanya dalam lingkungan berapa tu Haji Khairuddin? 30,000. 31,000. Ini berdasarkan 10% daripada population negara yang ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Kalau Indonesia tu dia ada population 250, almost 250 juta, sebab itulah dia dapat 250,000. Sebab tu kalau pergi haji, rata-rata kita akan nampak jemaah Indonesia sebab dia 10 kali ganda daripada jemaah Malaysia. Sebab itulah kalau daripada Melayu kita akan nampak orang Indonesia yang paling ramai sebab penduduk dia besar. Kita ada dalam lingkungan 30, 10% 30 juta, 10% 30,000 gitu. 1% ke 10%? Kan? Jadi okey, itu saja. Jadi kalau kita dengan penduduk Islam kita setiap tahun boleh pergi hanya dalam 31,000, memang kena tunggulah 100 tahun bila yang ni. Jadi sebab itu kota tu yang diperlukan, maksudnya kuota itu adalah salah satu faktor istita'ah sekarang ni bagi saya. Okey, so sekarang ni bila kita kena faham, kalau dulu kenapa tabung haji mampu untuk memberi subsidi. Istilah dia bukan subsidi sebenarnya, kan? Bantuan haji, subsidi itu dengan istilah, tapi kita kena subsidi, tapi sebenarnya bukan subsidi, bantuan kewangan haji yang maksudnya depositor kita laburkan duit seluruh depositors, kemudian kita dapat sedikit pulangan tu, dan di situlah kita ambil sedikit pulangan tu, kita bagi dividen 3.1% tahun ni, kemudian ambil sedikit tu untuk kita bagi bantuan kewangan haji. Tapi sekarang ni untuk kita bagi bantuan kewangan itu kita tak boleh bagi semua. Sebab kita rasa sepatutnya, seadilnya ia perlu dilihat kepada pendapatan isi rumah. Kalau orang yang mampu, kenapa kita kena bantu? Itu isunya. Kalau dia tu memang T20, dia ada BMW, dia ada Mercedes, tapi haji ni kita kena bantu dia, dia bayar 10,000 saja. Jadi kita rasa tak adil begitu. Yang patut dibantu ialah orang yang memerlukan, iaitu yang itulah kita define kat sini B40. Okey. Jadi M40 kita bantu separuh, 15,000 lagi top up dia kena bayar sendiri 15,000 lagi. Jadi itu bagi saya lebih adil. Lebih ni. Jadi mungkin yang tidak puas hati itu sebab apa? Sebab dulu orang lain boleh dapat, hari ini kenapa time aku tak dapat? Itu je isu dia. Jadi bagi saya apa yang dibuat sekarang ni lebih menepati syarak kerana kita membantu orang yang selayak. Kita tak bantu semua. Sekarang ni pun sama juga. Sekarang ni kita ada subsidi petrol. Sekarang nak dimulakan. Bukan semua akan bayar dekat petrol pump tu rate yang sama. Mungkin pelajar-pelajar akan dapat rate yang berbeza dengan pensyarah. Pensyarah kena bayar lebih mahal sebab pensyarah ada gaji yang lebih baik begitu. Jadi sebab itulah bantuan tu pun sekarang ni akan bersasar. Jadi saya rasa ini for the first time ever tabung haji berani untuk melaksanakan keputusan ini. Sebenarnya yang kita maklum sebenarnya telah beberapa kali telah dibawa ke kabinet. Tetapi
ada beberapa pertimbangan di situ dan ia tidak dilaksanakan. Tapi tahun ini ia dilaksanakan dan ia akan mengubahlah minda masyarakat, persepsi dan persediaan. Okey, balik kepada persoalan, boleh tak kalau saya tak cukup, katalah saya T20, kemudian saya kena top up lagi 10,000 dan saya nak berhutang 10,000 tu ambil personal loan untuk pergi haji sebab saya dah dapat panggilan. Kalau saya tak ambil panggilan ini mungkin langsung tak dapat. Okey. Saya nak buat analogi yang simple. Kita ni dalam banyak-banyak bagi mereka yang dah bekerja, kadang-kadang kita pun tak mampu nak beli duduk rumah teres. Sekarang ni rumah teres 2 tingkat 500,000. 400,000 paling ni kan. Kita tak mampu tapi kita berhutang. Kan? Kita tak mampu beli X90 harga 146,000 tapi kita teruja nak tengok cantik, kita pun berhutang untuk beli kereta tersebut. Tapi dalam konteks ini, bila bab ibadat yang wajib ini, kita tak mampu tapi kita mampu berhutang. Tapi kita rasa tak naklah berhutang sebab nak pergi haji. Tapi beli rumah boleh berhutang, beli kereta, kenderaan boleh berhutang. Sedangkan tak adalah terdesak sangat nak naik X90 tu kan. Boleh je cari Proton yang lain tu. Tapi kita mampu berhutang. So, sebab itu bagi pandangan saya memang harus hukumnya untuk berhutang untuk pergi haji. Untuk top up yang 30,000, katalah 30,000 pun tak ada tu, dapat panggilan, ambil. Sebab apa? Sebab kayu ukurnya ialah mampu untuk bayar balik. Taklah bermaksud bankrupt lah nanti dah buat loan 30 financing buat 30,000 terus bankrupt. Itu tidak, itu sampai kita bankrupt, itu lain ceritanya. Ini kita boleh manage kita punya pendapatan dengan pembayaran balik tu. Yang itu bagi saya harus hukumnya untuk kita berhutang. Sebab dalam konteks lain pun, argument saya dalam konteks lain pun kita berhutang juga. Yang penting kita mampu bayar balik. Itulah Dr. Syam, tak nak terlebih masa. Terima kasih Dr. Syam. Baik, terima kasih kepada Prof. Amir. So nampak tadi agak huraian yang dinyatakan tadi tentang perkara itu, di mana apa yang dibuat ni adalah merupakan bantuan kewangan haji yang dibuat oleh tabung haji. Sebenarnya kalau saya lihat rakan-rakan di tabung haji bersungguh-sungguh sebenarnya nak hantar orang pergi haji ni. Kalau tengok dia orang, saya kata persiapan tu bukan kata nak pergi haji tahun ni, persiapan tu buat sebulan. Tabung haji bergerak. No. Habis-habis daripada haji tahun ni, untuk tahun depan dah ready dah. Dah ready, dah fikir dah apa nak buat. Begitulah kesungguhan yang dibuat oleh staf-staf di tabung haji untuk tujuan keselesaan para jemaah. Bukan dari sudut aspek infrastruktur saja, termasuk dari sudut kewangan. Bila buat pelaburan dan sebagainya, akhirnya memikirkan kepada depositor tadi. Baik, seterusnya saya terus pergi kepada Ustaz Ahmad Hazim, iaitu penolong pengurus besar sebenarnya. Bukan main ni, orang besar-besar ni. Penolong tubuhnya kecil lah, jawatannya tu nama pengurus, kecuali saya lah kan. Okay, penolong pengurus besar perundingan dan kajian syariah. Jadi tuan-tuan mana pelajar-pelajar yang bidang fiqh fatwa, bidang-bidang syariah dan sebagainya, ni nak tahu bab-bab haji, bab-bab ni, ni kita orang hebat ada dekat sini. Okey. Sebelum pelajar tanya, saya nak tanya dululah. Okey. Iaitu tentang pada pandangan ustaz lah tentang sekarang ni kalau kita nak bincang dari sudut helikopter view ni, melihat kepada apakah dasar-dasar awam TH tabung haji yang menjurus kepada perspektif siasat syariah ni. Apa dasar-dasar awam yang ada? Jadi mana mungkin yang ada di sini dapat memahami, dan juga yang ada bersiaran secara online nanti dapat melihat tentang dasar-dasar awam yang ditekankan oleh tabung haji. Dipersilakan Ustaz. Okay, baik, terima kasih. Pertamanya merujuk pada persoalan itu, kita kena faham konteksnya adalah siasat syariah. Maksudnya dasar-dasar melibatkan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan lunas-lunas kehendak syarak. Bagaimana tabung haji come into the picture lah kita kata. Kerana pertama, tabung haji ni apabila ditubuhkan, dia bukanlah satu entiti korporat ataupun komersial. Dia adalah satu badan berkanun yang ditubuhkan oleh kerajaan berdasarkan Akta 535.
Akta Tabung Haji 1965. Jadi dalam istilah mustalahat fiqh mungkin kita kata tabung haji ni adalah extension of the government ataupun qita' al-am. Tindakan-tindakan tabung haji adalah dilihat sebagai satu extension of tindakan ataupun siasah daripada kerajaan. Siasah kat sini bukan politik tapi maksudnya dasar-dasar awam. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penubuhan tabung haji itu sendiri adalah satu bentuk siasah syariah. Dalam pertama nak menyantuni satu isu pada masa itu, masyarakat Islam apabila pergi haji, dia balik haji, dia berada di dalam kedudukan kemiskinan. Kerana apa? Dia jual tanah. Dia ada lembu yang dia dah besarkan sekian lama, nak pergi haji, balik dah tak ada lembu, dah tidak ada pendapatan. Bagaimana masyarakat Islam pada masa itu mampu keluar daripada kitaran kemiskinan sekiranya perkara ini berterusan? Itu adalah pokok persoalan dan siasah syariahnya adalah penubuhan satu entiti yang mengendalikan dana-dana supaya boleh dikembangkan dan menguruskan perjalanan haji masyarakat Islam di Malaysia ni dengan lebih tersusun dan kemas, lebih terpandu dan mengatasi masalah itu. Baik, itu yang pertama, konteks siasah. Kemudian ada dasar-dasar lain yang kita lihat dan perkara yang saya ingin sampaikan di sini adalah apabila perkara dasar-dasar awam ini, kaedah fiqh yang kita boleh kaitkan adalah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindak tanduk tingkah laku pemerintah, kerajaan berkaitan dengan hal ehwal maslahah berkaitan dengan hal ehwal rakyat itu hendaklah terpandu terkait dengan maslahah. Saya nak bawa contoh-contoh dasar-dasar. Contoh, pada peringkat permulaan tabung haji ditubuhkan, CEO pertama tabung haji Tan Sri Hanafiah. Pernah ada satu perkongsian, kita orang-orang baru ni ada satu session baru ni, Tan Sri Hanafiah dia datang ke tabung haji, dia buat cerita, dia datang bercerita. Kita yang kemudian ni datang dengar. Dia kata tahun pertama tabung haji ditubuhkan, deposit yang dapat dihimpunkan pada tahun pertama sekitar 46,000. 46,000. Jadi apa yang saya nak katakan, di sana ada polisi-polisi yang kalau daripada dulu sampai sekarang sebenarnya dah berlaku beberapa perubahan. Contohnya dulu pengeluaran sekali setahun. Kemudian dia beralih kepada 2 kali setahun. Kemudian pada 1990-an dia jadi on demand. Saya nak sampaikan mesej di sini adalah perkara yang terkait dengan dasar awam ni dia berkait dengan dinamik masalah semasa. Pada masa tahun pertama tu 42,000, bayangkan kalau pengeluaran dibenarkan on demand. Belum lagi kita develop the fund tu, bangunkan dana tu kepada satu saiz yang ni orang dah bawa keluar. Memang keberlangsungan kelestarian tabung haji dan juga matlamatnya tidak akan tercapai. Itu contoh yang pertama. Tapi kenapa pada tahun 90-an kita lihat dasarnya berubah. Dasarnya berubah kepada on demand. Yang ini saya nak kaitkan dengan senario ataupun persekitaran dinamik semasa pada masa itu. Tahun 60-an sampai 90-an sampai 70-an 80-an, institusi deposit yang berpandukan syariah hanya satu saja, tabung haji. Tahun 83 kita ada Bank Islam. Tahun 90, Bank Negara memulakan dasar yang baru iaitu Islamic Window. Semua bank-bank konvensional dia boleh ada kaunter Islamik. Jadi sekarang ni orang Islam dia ada pilihan. Kalau tabung haji tidak mengolah satu dasar yang sesuai, berkemungkinan berlaku persaingan deposit tu, deposit tak pergi kat tabung haji dan tabung haji tidak boleh menjalankan tanggungjawab dan objektifnya. Jadi kerana ada demand kepada mobiliti dana, orang mula dari segi kesedaran awam, dari segi bagaimana mengendalikan dana peribadi, household ataupun isi rumah tu, dia mahukan lebih kebebasan. Jadi di sana tabung haji kena adapt to the dynamic of the situation ataupun dinamika persekitaran pada masa itu. Jadi dasar berubah. Jadi ini saya nak tekankan di sini, apa-apa pun dasar yang melibatkan umum, masalah umum tu dia akan sentiasa berubah dari semasa ke semasa.
Kalau kita bawa contoh dari segi fiqh sirah, banyak dasar-dasar yang kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, tetapi kadang-kadang orang masyarakat awam merasa macam kurang selesa, rasa tertekan ataupun membantah. Tetapi keperluan pada masa itu perlu dibuat. Yang contoh terkait sangat rapat dengan dengan urusan haji sendiri adalah semasa perjanjian Hudaibiyah. Kalau tak silap saya, yang mana delegasi Muslim daripada Madinah nak masuk Mekah disekat. Kan orang musyrikin Quraisy tak benarkan rombongan Muslim masuk ke kota Mekah. Kita dah berihram semua. Akhirnya keputusan yang berat, Rasulullah SAW terpaksa buat. Dia bertahalul kerana tidak boleh masuk ke kota Mekah kan. Sehingga diriwayatkan pada masa itu kan para sahabat membantah dengan bahasa-bahasa yang keras. Tapi itulah decision yang perlu dibuat pada ketika itu. Sama juga apabila waliul amri ataupun pemerintah dia menjalankan urusan-urusan mentadbir masalah masyarakat, ada keputusan-keputusan yang sukar yang terpaksa dibuat. Berkaitan dengan apa yang Prof sebut tadi, bantuan kewangan haji dia bermula bila? Seawal tahun 60-an sehinggalah tahun 2000, bantuan kewangan haji ni tak ada. Memang jemaah haji bayar penuh. Kos langsung pergi haji itu ditanggung penuh oleh jemaah haji. Tetapi tahun 2000 dilihat siasahnya mungkin perlu. Kerana mungkin wallahu alam, saya boleh membuat penakkulan secara inference, mungkin datanya tak ada secara ready. Tetapi kita lihat contohnya data-data average saving masyarakat Islam pada masa itu. Even sebenarnya kalau kita tengok berdasar masa saya pengalaman bekerja di Bank Negara pada tahun sekitar 2010 macam tu, data menunjukkan average saving of Malaysian adalah 60,000 sahaja. Bayangkan kalau lebih awal pada masa tu. Jadi tahun 2000 kalau tak salah saya, itulah kali pertama rasanya kos haji itu meningkat melebihi angka 10,000 ataupun mencapai 10,000. Jadi melihat kepada keupayaan ataupun average saving yang ada dalam kalangan masyarakat Muslim pada masa itu, satu siasat baru diwujudkan oleh kerajaan supaya ada satu elemen bantuan. Tapi ini dasar-dasar awam ini adalah satu yang bersifat makro. Dalam syariat ni ada hukum-hukum syariat ni kita boleh lihat dari dua angle. Satu perkara yang terkait dengan dari sudut pandang makro. Ini adalah siasat syariah. Tapi ada benda yang sentiasa berjalan dan terus berjalan, keperluan-keperluan syarak yang bersifat mikro. Maksudnya makro dan mikro ni, makro kita melihat hutan secara keseluruhan. Mikro kita melihat hal yang terkait langsung dengan pokok demi pokok. Dalam masalah istita'ah ni kita boleh lihat dua juga. Dalam konteks mikro, tanggungjawab individu untuk dia mempercukupkan kemampuannya untuk melaksanakan apa ni itu tidak pernah terangkat. Walaupun adanya dasar-dasar makro yang diketengahkan, dikemukakan oleh pihak kerajaan. Sebab itulah dalam Al-Quran itu kalau kita tengok ayat 197 surah Al-Baqarah tu, watazawwadu. Watazawwadu tu kisah di sebaliknya antara riwayat-riwayat yang disebutkan, ada satu kabilah ni dia pergi haji dan dia ada bekal-bekal dia. Kemudian ada kabilah-kabilah lain yang minta bekalan-bekalan dia. Jadi dia merasa kurang senang dan berlaku ni. Dan ayat ni turun. Maksudnya watazawwadu. Cukupkan bekal. Jangan meminta-minta. Tapi adakah salah ataupun wajarkah sebuah kerajaan bila ada ayat macam ni, itu urusan kamu peribadi. Itu bukanlah satu sikap sebuah kerajaan yang berkebajikan. Dia kena ada solusi-solusi yang bersifat makro yang kita ketengahkan supaya mengangkat maksudnya situasi masyarakat itu kepada satu keadaan yang lebih baik. Ini beberapa contoh saya katakan dasar-dasar awam. Kemudian ada satu lagi yang mungkin kita boleh kaitkan di sini adalah berkaitan dengan pendaftaran haji sendiri. Kenapa kita ada perubahan dilakukan supaya pendaftaran haji ni anak-anak pun dah boleh dah kan. Lahir-lahir besok mak ayah dah boleh isi daftarkan, buka akaun dan isi daftar haji.
dia ada dia punya polisi intern dia. Maknanya kita lihat jemaah kita adalah jemaah-jemaah yang bila sampai nak pergi tu dah lanjut usia. Jadi kualiti haji ni macam mana? Kemudian kita lihat juga trend menyimpan tu macam mana. Polisi internnya adalah apabila masyarakat boleh mendaftar haji daripada awal, satu, berkemungkinan dia akan mendapat kualiti haji yang lebih baik. Yang kedua, ada trajektori dari segi individu ataupun isi rumah menstrategikan dana tu supaya cukup daripada awal. Tetapi yalah, bila ada satu dasar ni, kadang-kadang dia ada memerlukan satu titik keseimbangan baru pada masa depan. Maksudnya sekarang ni macam disebutkan tadi, bila kita buka macam tu, ada situasi yang mana sekarang ni kalau yang nak daftar 150 tahun baru giliran dia sampai kan. Tapi itu anggaran. Kerana apa? Kita ada faktor mobility dan sebagainya. Kan? Masuk mobility ni kat sana kesihatan, ada yang meninggal dan sebagainya, itu akan ambil kira angka 150 tu adalah anggaran sahaja. Jadi wallahualam, mungkin itu sekadar kupasan saya untuk peringkat ini terkait dengan dasar-dasar awam dan kaitannya dengan siasat syariah dalam konteks tabung haji. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hazim. Jadi nampak tadi dasar-dasar awam yang diperkenalkan tu banyak Dan apa yang saya ingin jelas, saya tertarik sebenarnya satu perkataan, iaitu watazawadu tadi. Bekalan. Bekalan ni sangat penting. Yang mana pelajar-pelajar yang ada di depan saya ni kan, jadi berumur sekitar 20 tahun kata 20 plus minus gitu. Jadi bekalan tu kena buat daripada sekarang. Walaupun kata-kata RM1, RM2, RM3, tapi itu tidak menjadi halangan. Kalau kita menjadikannya sebagai satu habit, insya-Allah satu hari nanti mungkin umur 30-40 kita dah mempunyai keupayaan untuk pergi haji tanpalah bantuan kewangan daripada tabung haji dan sebagainya. Jadi maknanya kita boleh bergerak independen untuk kita pergi haji dan sebagainya, insya-Allah. Jadi seterusnya saya rasa saya akan balik kepada panel kita yang kedua, iaitu Prof Amir. Orang kadang-kadang banyak masyarakat dia bercerita je, ataupun bukan kata orang saja, saya sendiri pun duk tunggu nak dekat ujung tahun aja kan, tabung haji berapa dividen dapat tahun ni kan. Maka bertanya ni, dan tangan duk kira ni 1, 2, 3%, 4%, 5%, 5%, 6, 7, 8, 9 kan. Ekonomi menguncup sikit, turun balik lah 9, 8, 7, 6, 3, 2 kan. Jadi bertanya, masing-masing duk menunggu berdebar je ni, berapalah dapat dividen. Yang ni mungkinlah tak berapa rasa kot. Yang anak-anak ni dia kira collect je. Ayah RM10 kan. Ayah bank in kejap gitu. Yang ayah ni berdebar ni kan. Jadi untuk itu sajalah itu sebagai selingan. Sebab saya nak bawa dalam konteks pelajar sama, jadi dia dapat memahami tentang perkara ni. Baik, berkenaan tentang kadar keuntungan simpanan untuk tabung haji ni Prof, apakah pandangan Prof, adakah prestasi TA sekarang ini berada pada landasan yang terbaik? Minta Prof ulas sikit. Persilakan Prof. Okey, terima kasih mencabar soalan Dr. Hisham ni. Saya tidak duduk dalam pengurusan tabung haji, tapi bila kita amati perkembangan prestasi tabung haji ni, kita boleh dapat bayangkan pressure menguruskan tabung haji ni. Sebab apa? Sebab seperti yang Ustaz Azim bagi tahu tadi, tabung haji ni dia bukan fully corporate entity yang hanya tumpu untuk menjana pendapatan, dia just tengok profit saja. Tapi dia juga sebahagian daripada qita'ul am, entiti yang ada kaitan dengan government, pemerintah. Jadi nak balance kan di antara dua ni, itu yang paling mencabarlah bagi siapa yang duduk sebagai CEO ataupun pengurusan tabung haji. Maksudnya profit yang dia buat tu bukan hanya untuk shareholder dia ataupun untuk pendepositor dia, tapi dia kena put in mind dia untuk dia agihkan dalam bentuk bantuan ataupun untuk sara kos haji lah. Dan yang kita tahu setiap tahun kos pengurusan tabung haji tu meningkat. Hotel-hotel di Mekah tu dia bukan sama je rate dia, meningkat-ningkat. Bas-bas yang sewa semua tu meningkat. Kos makanan apa semua tu. Jadi macam mana
kalau sebab saya pun menasihati Hon Leong, Islamik semua tu, kita mudah aja, kita buat bisnes dan kita tahu berapa profit yang kita akan dapat. Tapi dalam masa yang sama, tabung haji ni dia kena fikirkan kos haji yang meningkat. Itu pun dia kena tanggung. Jadi itu cabaran dia. Okey, so sekarang ni isu yang Dr. Hisham timbulkan ialah pendepositor, kan. Kita yang menyimpan di tabung haji pun aspek sama macam kita simpan di ASB, kita simpan di Maybank, kita simpan di di bank-bank. Jadi itu satu lagi tekanan. Jadi apatah lagi kadang-kadang isu ni dipolitikkan. Dalam Malaysia ni biasanya yang saya perhatikan, kita benchmark government kita berdasarkan dua rate. Berapa yang dividen ASB dan berapa dividen tabung haji. Itu menjadi indikator kepada how good is our government, which is wrong. Tak ada kaitan pun dengan ni. Tapi itulah dipolitikkan, kan. Nak tengok sama ada kerajaan sekarang ni okey tak okey, tengok rate yang tabung haji. Sebenarnya tak ada kaitan langsung, correlation dia tak ada. Sebab itu sebenarnya tabung haji ni dia ada sekarang ni lebih kurang 85 bilion, tak silap saya, ataupun lebih lagi. 85 dan targetnya 100 bilion, kan. Targetnya ialah 100 bilion daripada 8 juta lebih depositors. Itulah sumber yang dimobiliskan untuk generate kepada dividen yang akan dibayar. Jadi macam mana tabung haji dapat bayar 3% ke 4% ialah berdasarkan kepada perniagaan-perniagaan. Dan kita tahu tabung haji dia ada anak-anak syarikat dia, TH Properties, TH Plantation, itulah yang akan menyumbang kepada dividen-dividen. Kalau performanya tak baik kat situ, di situlah yang akan mengurangkan atau pressure lah kepada untuk bagi dividen. Jadi dia tak ada kaitan dengan politik ke ataupun mana-mana ni. Jadi setakat ini performance itu sekarang bila dilihat kepada ni, jadi dibuat keputusan, okey, contohnya tahun lepas 3.1%. Jadi masyarakat pula nampak okey, 3.1% ni waktu sekarang ni macam mana, dan berapa tahun selepas ni kenapa boleh bayar 5%, boleh bayar 6%. Kenapa sekarang ni jadi 3.1%? Jadi bagi saya nasihatkan kita kena tengok situasi ekonomi kita, kan. Waktu dulu, sekarang ni OPR meningkat, kan. Jadi OPR meningkat, jadi mungkin pun tabung haji dengan automatiknya kena lihat betul lah. Maksudnya expectation tu akan meningkat lah, sebab bank pun akan bayar lebih daripada 3% saya jangkakan this year. Jadi inilah sebenarnya supaya kadang-kadang kita nak bagi tahu kepada masyarakat situasi bagaimana dividen itu di-generate, kan. Dia bukan pertimbangan politik, itu salah sama sekali. Begitu jugalah saya rasa isu yang sama timbul di PNB. Kalau dia dah biasa bayar 5% ataupun sebelum ni 8%, 9%, adakah dia kena maintain dengan rate yang sama? Iaitu yang kena tengok kepada performanya, kena tengok pada ni. Jadi bagi saya sekarang ni contohnya isu yang hangat sebelum ni ialah keupayaan TH Hotel, kan. Sebelum ni isu sangat hangat apabila dikatakan TH dah mula menjual hotel-hotel yang ada. Jadi bagi saya itu is a purely business decision. Yang sepatutnya kita sebagai depositors ni letakkan kepercayaan kepada tim pengurusan. Dan okey, di situlah saya rasa perlunya yang ini ada role jugalah dari kalangan policy maker, appointment of CEO ataupun pengurusan itu perlulah berdasarkan purely on performance business. Dia tidak ada perlu ada lantikan politik. Di situ yang saya rasa takbir urus yang kita bincangkan hari ini, iaitu di situ perlu kita titik beratkan. Sebab kita nak tabung haji ini dia boleh perform dan dia boleh memberi manfaat kepada bakal-bakal haji. Jadi bila kita kena letakkan kepercayaan dan kita letakkan amanah ini kepada orang yang boleh buat keputusan yang baik dalam bisnes. Jadi itulah yang saya rasa kayu ukurnya. Yang pentingnya kalau contohnya kita tengok siapa yang dilantik sebagai CEO, apa latar belakang dia, dan juga yang lagi penting ialah siapakah board of directors.
Board of Directors itu sangat penting. Mereka ni lah yang memegang kita punya sebagai depositors, kita letakkan kepercayaan kepada Board of Directors lah. Mereka lah yang akan memantau bagaimana pengurusan tabung haji melaksanakan dasar-dasar mereka, dan kemudian bagaimana tadbir urus di TH Plantation, TH Property semua tu. Sebab Board of Directors ni lah yang menjadi wakil kita, depositors. Jadi appointment of ahli-ahli Board of Directors tu sangat-sangat penting. Jangan bagilah, maksudnya kita kena lihat, bagilah orang korporat yang betul-betul ada pengalaman untuk duduk di situ. Sekadar itu pandangan saya, Dr. Hisham. Baik, terima kasih pada Prof. Amir. Jadi kalau kita tengok kepada perbincangan tadi, sebenarnya dari sudut apa yang aktiviti yang dijalankan oleh tabung haji, lembaga tabung haji ini banyak dibuat dan banyak juga nak keluar. Kan, kita generate income macam tadi Prof. Amir sebut, generate income dan sebagainya semua, and then at the endnya banyak pula expenses yang nak kena dibuat. Itulah yang nak bayar deposit, bayar dividen kepada depositor, kemudian ada nak zakat pun bayar juga. So jadi tuan-tuan dan puan ingat, kita bagi pun, jadi duit yang kita dapat tu, dividen kita dapat tu, alhamdulillah, semua telah diambil kira oleh tabung haji. Dan termasuklah dari sudut operasi perniagaannya, nak berniaga dan sebagainya pun nak perlu modal. Orang kata berniaga, contohlah makcik berniaga nasi lemak, saya turunkan sikit dia punya ni, nak bagi, sebab yang tengok ni mana tahu makcik-makcik di kampung pun tengok juga. Makcik nak buat nasi lemak, nak buat nasi lemak, nak kena juga beli timun, nak kena beli beras, nak beli apa kan. Jadi esok nak berniaga juga. Jadi hasil keuntungan yang makcik dapat, yang kita dapat hari ni, nak kena pakai juga portion tu, nak berniaga untuk esok pula. Jadi bermakna duit yang kita dapat untung tu bukannya semua, bukan kata hari ni saya dapat RM200, alhamdulillah, esok tak payah berniaga ke? Nak kena tarik RM100, nak beli timun, nak beli beras, nak beli itu dan sebagainya. Jadi yang tengok-tengok baru nampak untung bersih banyak ni. Banyak ni lah, barulah kita boleh nak agih-agih. Ni depositor, hak yang bagi masukkan duit. Nah, yang ini pula yang kira nak bayar duit zakat sikit, ada untung lebih. And then ini bantuan kewangan haji nak bagi. So banyak, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok satu persatu. Jadi round yang terakhir lah ini, kerana mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun dah hampir sejam kita bersiaran, forum kita ni. Jadi harap-harap masih boleh bertahan lah lagi. Jadi Ustaz, kita akan bagi masa lebih kurang 1 minit untuk Ustaz bagi sedikitlah kesimpulan dia, kita nak buat report lah, apa summary dia. Cuma sebelum Ustaz buat ulasan terakhir tu, Ustaz boleh tak sebut sikit aja istita'ah tu apa dia? Nak bagi yang dengar-dengar, sebab dua-dua ni dah pakar. Jadi duk cerita istita'ah tu kira kan. Kan ada yang nak tanya istita'ah tu faham tak apa dia? Ada yang tak apa ni kan? Ada yang geling kepala. Okey, Ustaz cerita sikit dan seterusnya kepada kesimpulan perbincangan forum kita pada pagi ni. Dipersilakan Ustaz. Baik, istilah istita'ah ni dia bertitik tolak ataupun sumbernya daripada nas syarak sendiri, Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat yang berkaitan dengan haji itu sendiri. Macam saya sebut tadi, 197 Al-Baqarah tak ada perkataan tu, tapi dia ada tazawwadu. Tapi ayat surah Ali Imran ada menyebutkan manis tata'tum. Kemudian hadis-hadis yang biasa kita mungkin masa tadika dulu kita selalulah duk nyanyi dengan cikgu kita, buniyal islamu ala khamsin. Salah satunya apa? Dalam ayat tu, pergi haji ke Baitullah jika kamu berkemampuan. Jadi istilahnya kemampuan. Tapi konteks kemampuan ini kita kena fahami dalam persekitaran semasa. Kemampuan tu dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan, dan juga dengan dunia sekarang yang berada di dalam pelbagai sempadan demografik dan geopolitiknya yang tersendiri, negara-negara tu ada dia punya kuasa dan wilayahnya. Jadi kita nak masuk Saudi bukan sesuka hati kita je kayuh basikal pergi Saudi kan. Jadi itu kita katakan tadi yang Prof kaitkan tadi, dapat giliran kebenaran untuk mengerjakan haji daripada pihak berkuasa tabung haji, pihak berkuasa Saudi kan. Okay, itu adalah maksud istita'ah. Secara ringkas lah yang kita kata take home message lah, ataupun dalam bahasa sekarang mungkin kita kata message ikat tepi lah.
Mesej bungkus dekat tepi je, itu istitaah, kan? Okey. Mesej bungkus dekat tepi yang kedua, kan? Banyak ni nak lebih je buat ikat tepi, kan? Ikat tepi dalam mangkuk pula, lagi banyak lagi dapat, kan? Okey. Yang kedua yang saya rasa saya nak kita hayati bersama, dua perkara dalam rukun Islam. Kita ni Muslim, adalah 5 rukun yang kita pegang. Dua daripada rukun itu sepatutnya kita hayati dengan cara yang mana dia menjadikan kita individu, keluarga dan masyarakat yang produktif. Apa dia? Yang pertama, zakat. Orang pakar ekonomi apa semua duk bercakap tentang universal wage. Dalam syarak, zakat tu telah memulakan benda tu. Maknanya bila dia kata ada juzuk-juzuk yang wajib, dia bagikan semula kepada orang yang fakir dan miskin. Supaya apa? Fakir dan miskin dalam masyarakat itu mempunyai langkah bermula yang lebih advantageous. Dia ada bantuan. Kalau orang memang dia dah tak mampu langsung, tapi kita kata, pergilah cari kerja. Saya nak cari kerja macam mana? Anak siapa nak jaga? Tapi kalau ada sedikit bantuan daripada agihan semula kekayaan ini, sebenarnya dia patut mengangkat kita dari segi individu, masyarakat, keluarga dan masyarakat kepada satu tahap produktiviti yang lebih baik. Itu yang pertama, mindset kita kena faham. Yang kedua adalah haji itu sepatutnya menjadikan kita satu individu, isi rumah, keluarga dan masyarakat yang produktif. Kenapa? Sedari awal anak kita lahir, kita dah dodoikan dengan dia. Dengan lagu kumpulan Jawahir, pergi haji, Wallahualam, kan. Jadi maknanya mindsetnya, adakah kita menanamkan mindset dia nanti nak pergi haji dapat bantuan, ataupun kamu kena membangunkan produktiviti kamu. Apa dah kita punya individu punya produktiviti, kita pinjam konsep ekonomi moden, faktor-faktor pengeluaran. Apa faktor-faktor pengeluaran individu? Skill, knowledge. Dan sedari awal kalau kita bangunkan benda tu, kita akan menjadi satu individu yang produktif. Sebagai satu entiti individu yang produktif, kita akan beralih kepada menjadi satu isi rumah yang produktif. Tapi kena bermula dengan mindset yang betul. Sebab itu belajar meningkatkan kapasiti diri itu adalah satu yang penting dari segi pandangan alam kita sebagai seorang Muslim. Tak ada sebab untuk kita menjadi satu individu yang tidak produktif dalam apa sahaja cara. Dalam kita pergi melanjutkan pelajaran ke, ataupun dalam bidang-bidang skill-skill yang TVET ke dan sebagainya, supaya kita mempunyai faktor pengeluaran yang orang hendak. Dengan itu kita boleh buat dua benda. Boleh mencukupkan bekal kita pergi haji, dan yang kedua kita boleh bayar zakat. Ini mindset yang kita patut tanamkan di peringkat tadika, dalam rumah, sekolah menengah, universiti. Naratif itu kita kena tukar. Kenapa kita tengok data menunjukkan deposit dalam tabung haji ni majoritinya bersekitar pada 10,000 macam tu. Dan yang lebih menarik lagi, kita tengok yang buat potongan gaji banyak, tapi net withdrawal lebih tinggi dalam setengah-setengah segmen. Ini menunjukkan apa? Mindset. Yang mana tabung haji sendiri saya kira sebenarnya ada tanggungjawab untuk membuat education, kesedaran. Tapi yang lebih ampuh kesannya adalah bila benda tu bermula dari rumah. Jadi ini adalah mesej bungkus ikat tepi yang kedua, dan yang terakhir daripada saya lah. Wallahualam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hazim. Saya rasa seterusnya kita terus kepada panel yang kedua lah. Mesej bungkus ikat tepi pula. Tepi kiri atau kanan, saya pulanglah pada panel yang kedua. Saya persilakan Prof. Terima kasih Dr. Syam. Saya ringkas je lah. Bagi saya, perbincangan pada pagi ini sangat baik dan ia perlu diteruskan. Dan tabung haji lah especially kepada masyarakat ni, memang kita kena cerita kepada masyarakat apa yang dilaksanakan dari sudut tadbir syaraknya, kerana sepertilah tabung haji ni sangat dekat dengan hati orang masyarakat Melayu kita. Jadi dia nak tahu
Kenapa, macam mana boleh jadi sampai 150 tahun tu menunggu? Yang itu kena explain. Kita kena ni kan. Saya rasa memang dah banyak dah kita explain, tapi mungkin dengan pelajar, dengan secara online ni, inilah usaha-usaha kita yang kita perlu buat. Dan juga saya rasa dari sudut kepercayaan masyarakat, yang itu kita kena pegang betul-betul, sebab alhamdulillah kejayaan sekarang ini kerana masyarakat percaya dengan pengurusan tabung haji. Kita kena maintain, kita kena teruskan dan kita kena tingkatkan kepercayaan. Sekarang ini saya tahu KPI Haji Khairuddin ialah nak meningkatkan depositors. Dia jaga bahagian selatan. So daripada 8.3 juta tu nak pergi kepada 10 juta. Jadi inilah kena all out macam mana. Jadi nak all out untuk dapatkan tu kena ada kepercayaan, trust masyarakat. Jadi alhamdulillah sekarang ni, sebab rata-rata kalau penjawat-penjawat awam lepas je pencen, dapat duit pencen, dia tak fikir lain. Antaranya ialah yang favourite-nya ialah masukkan duit pencen, duit segala tu kepada tabung haji. Jadi sebab tu tabung haji ni antara favourite channel untuk orang-orang masyarakat Melayu kita menyimpan. Jadi sebab itulah bila menyimpan, mereka juga expect dividen tadilah yang kita cerita. Jadi yang seterusnya, yang terakhir Dr. Syam, saya rasa bila Engku Aziz memikirkan mengasaskan tabung haji ni, dia tengok sebab isu kemiskinan asalnya kan. Miskin, kemudian kena jual lembu untuk pergi tabung haji. Jadi dia fikir jauh, kena wujudkan institusi. Mungkin sudah tiba masanya juga lahir salah satu idea gagasan daripada universiti untuk kita fikir tabung haji yang kedua, yang saya rasa isu ekonomi ni masih tak selesai lagi kan. Jadi untuk kita membasmi kemiskinan juga, kita risau kita masih lagi sebenarnya jauh ketinggalan dalam bab ekonomi ni. Jadi orang kata maksudnya kerisauan ataupun kebimbangan Engku Aziz tu masih lagi belum selesai sebenarnya, walaupun kita dah ada tabung haji yang pertama. Jadi mungkin isu yang sama tu masih ada, dan macam mana di pihak universiti ni kita nak selesaikan isu yang masih lagi melanda di kalangan kaum masyarakat Islam kita lah. Jadi yang itu saya rasa tak boleh kita nak timbulkan di sinilah. InsyaAllah ada satu lagi platform nanti Dr. Syam yang boleh kita bincang sama-sama lah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Amir. Dan saya rasa di kesempatan ini juga alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung forum kita, forum perkongsian pengalaman tadbir urus syariah tabung haji. Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang pertama, Ustaz Hazim, selaku kita kata sebagai penolong pengurus besar perundingan dan kajian syariah di Lembaga Tabung Haji, dan begitu juga kepada Prof. Amir selaku pengarah di PPA USIM. Dan juga saya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Rakan-rakan saya yang terlibat dalam broadcasting kat belakang, dia memang sentiasa di belakang, tak pernah duduk di depan. Kan? Jadi terima kasih pada mereka, dan juga urustia yang telah bertukar lumus, Puan Fizah yang buat attachment di sana, kemudian seterusnya menterjemahkan dalam bentuk program yang seumpama ini. Saya rasa bagi pandangan saya secara peribadi, ini adalah bentuk kolaborasi yang baik di antara USIM dan tabung haji. Kerana kadang-kadang ialah kita dengar daripada tabung haji, tidak dengar daripada USIM. Kadang-kadang dengar daripada lecturer di dalam kuliah, tetapi tidak pernah dengar daripada pandangan industri sendiri di tabung haji. Jadi saya rasa platform yang telah dibangunkan ini, dan kita mengharapkan dia akan teruslah pada masa-masa akan datang. Saya pun dapat signal okey itu daripada orang tabung haji. InsyaAllah kita akan teruskan masa ke semasa dengan siri-siri yang akan datang. Itu kita doakanlah supaya ia dapat dijalankan dengan baik dan lebih mantap lagi pada masa akan datang. Saya di kesempatan ini memohon jutaan kemaafan dari bagi pihak keurusetiaan forum ini atas sebarang kekurangan yang ada, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah keselangan akhirat bersahamkan duniawi. So gunakanlah peluang-peluang ini daripada sekarang. Kita kena buat satu tindakan, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang ada di sini. Saya nak pesan, ayuh bermula sekarang ini
buatlah tabungan sendiri. Kalau tidak, kita pergi kedai kadang kita minum air RM1 kan. RM1 tu masuklah sikit kat tabung haji. Duit raya baru ni, ramai lagi yang dapat duit raya kan. Yang ni tak payahlah kan. Yang ni semua dia bukan depositor. Dia kena keluar kan. Jadi yang dapat duit raya masuk dalam tabung haji. Dan yang paling penting ni saya nak pesan, siapa dah ada THI jari, T jari. Dah ada dah. Ada dah. Yang dia yang angguk tu ada, yang tak angguk tu tak ada lah tu. So saya nak berpesan di sini hari ini, pergi dan daftar tijari nanti. Mungkin tabung haji boleh buka satu kaunter khas ke nanti. Kita akan buat dekat sini dan kita akan promotekan untuk semua pelajar-pelajar USIM semua ada akaun tijari tadi. Kalau buat dekat tempat-tempat lain, ada bank yang lain, kita boleh buat online. Why not tabung haji ini sebagai kita punya sasaran utama kita. Bila kita hidup dunia ni, orang tanya nak pergi mana? Nak pergi haji. So bermula masih di universiti ini, tuan-tuan dan perempuan akan buka tabung haji. Saya pesara di USIM, tapi saya promote pun tak apalah. Sebab atas platform ni juga kan. Tabung haji ni. Okey. Dan jadi tuan-tuan dan perempuan, saya rasa mungkin itu yang kita nak cuba tekankan. Bertabunglah anda dengan tabung haji untuk memudahkan urusan dana dan tabungan kita dalam menyelusuri ibadah haji di kemudian nanti. Akhir kata daripada saya, tuan-tuan dan perempuan, terimalah serakat pantun, iaitu ilmu dipapah, dipayungi cendekiawan, ditelaah kitab, penuh keinsafan. Tabung haji berpadu, penuh kesiapsiagaan, menyinari kehidupan bersyariat di galaksi kemanusiaan. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.